Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat mengenai dengan kelebihan bulan Syaban, peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban. Kita akan memasuki dalam beberapa hari saja lagi bulan Syaban. Bila sebut tentang bulan Syaban adalah satu bulan di antara beberapa bulan Islam, 12 bulan Islam, di antara bulan yang mulia dan bulan yang agung dan bulan yang penuh keberkatan dan juga kebaikan. Dikatakan taubat dalam bulan Syaban di antara a'zamul ghanaim as-salihah, di antara perkara yang agung yang terpuji. Dan ketaatan dalam bulan Syaban di antara ketaatan yang memberi pelbagai keuntungan. Dinamakan bulan Syaban ini kerana Syaban yatasya'ab minhu khairun katsirun, iaitu tercabang ataupun akan lahirlah daripadanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ataupun dikatakan Syaban ini daripada perkataan sya'b. Sya'bun ini adalah satu lereng, jalan di bukit. Bila di bukit ada jalan, lereng, itu dipanggil sebagai sya'b. Jalan di bukit dipanggil sebagai jalan, simbolik kepada jalan kebaikan. Okey. Kemudian kita lihat az-zaman yashruf bima yaqa'u fihi minal hawadith. Masa ini akan jadi mulia dan juga agung dengan sebab peristiwa yang berlaku di dalamnya. Bila ada peristiwa berlaku dalam masa zaman tersebut, maka dia memberi satu nilai. Kita lihat di sini ada beberapa perkara yang kita nak sebutkan mengenai dengan bulan Syaban. Di antaranya, Syaban ini ada beberapa peristiwa yang penting dalam Islam. Ada peristiwa yang tak berlaku dah, dia berlaku setakat sekali tu je. Ada yang peristiwa yang berulang-ulang saban tahun berlaku dalam bulan Syaban. Di antara perkara peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban adalah tahwilul qiblah, iaitu dialihkan arah kiblat. Ini sekali je, tak berlaku dah zaman sekarang. Walaupun peralihan kiblat ini antara hukum yang beberapa kali bertukar. Sekejap Baitul Maqdis, Kaabah, dia bertukar-tukar. Dan ini adalah yang terakhir. Peristiwa ini adalah peristiwa terakhir yang berlaku dalam bulan Syaban. Peristiwa dialihkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Nabi SAW yantadhiru dhalika biragbatin qawiyah. Nabi sentiasa menanti-nanti bilalah nak dialihkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Dan Nabi pada setiap hari dia akan menghadapkan wajahnya ke langit, seolah-olah menanti-nanti wahyu untuk dialihkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan kepada Nabi, dan Allah Taala telah merealisasikan kehendak Nabi. Apa yang Nabi nak, Allah Taala menyatakan dalam suratul Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Banyak kali kami lihat Allah Ta'ala kata, berbolak-balik wajah kamu ke langit, tengok ke langit nak menanti-nanti wahyu turun, mengalihkan arah kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti kami akan mengalihkan arah kiblat kamu ini, tardaha, mengikut yang kamu kehendaki, yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, alihkan wajah kamu, halakan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ayat ini sebenarnya nak bagi tahu kepada kita apa? Pada zaman Nabi, orang Yahudi perli Nabi. Kiblat nak ikut kiblat kami, tapi agama tak nak ikut. Jadi Nabi tak selesa dengan herdikan ataupun perli seperti ini. Maka Nabi menanti-nantikan wahyu daripada Allah untuk dialihkan arah kiblat. Ini termasuk juga firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka nanti Allah Ta'ala akan memberi kepada kamu suatu perkara sehingga kamu suka. Iaitu pengalihan arah kiblat, termasuklah ayat ni, mengikut kehendak Nabi yang Nabi suka. Dan disokong juga dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata kepada Nabi, ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Aku tak melihat Tuhan kamu, iaitu Allah Taala, melainkan bersegera dalam mengikut kehendak kamu pada ketika ini, iaitu mengalihkan arah kiblat. Nabi SAW tidak menyukai melainkan apa yang Allah Ta'ala suka. Sesuatu yang Allah Ta'ala suka, itu Nabi suka. Abu Hatim As-Sibti rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang-orang Islam telah sembahyang ke Baitul Maqdis, menghadap, berkiblat ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. 17 bulan bersamaan dengan setahun 5 bulan. Jangan nak setahun setengah. 17 bulan 3 hari, setahun setengah lah. Apabila Nabi SAW sampai saja ke Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap kiblat ke arah Kaabah pada hari Selasa, berlaku pada nisfu Sya'ban, seperti mana yang dirakamkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab karangan Imam Al-Qurtubi. Ada dua peristiwa lagi yang tak berulang-ulang, iaitu antaranya adalah pensyariatan puasa Ramadan, berlaku dalam bulan Sya'ban. Itu sekali je berlaku. Dan juga yang ketiga berlaku hadisul ifki, iaitu fitnah Aisyah bersama dengan Safwan ibn Mu'attal, yang mana berlaku dalam bulan Sya'ban, yang mana orang munafik mereka memfitnah Aisyah bersama dengan Safwan bin Mu'attal, sehingga tak bertegur Nabi lama, 18 hari lebih kurang. Kemudian turun ayat Quran dalam surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Maka turun ayat ini membebaskan Aisyah, menyatakan Aisyah suci daripada tomahan tersebut yang diada-adakan oleh orang munafik saja nak menyebar luaskan, nak viralkan cerita ni, sehingga Nabi pun terdiam, seolah-olah tak tahu yang mana satu betul, sehingga turun ayat dalam surah An-Nur. Ada yang bulan Sya'ban ini berlaku sehingga sekarang, berlaku sehingga sekarang, saban tahun, iaitu raf'ul a'mal, diangkat amalan-amalan kita. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang masyhur adalah diangkat amalan dalam bulan Sya'ban. Dan angkat tersebut raf'ul akbar wal awsa', angkat untuk setahun punya.
Datang dalam hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia kata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tak pernah lihat kamu berpuasa satu bulan seperti mana kamu berpuasa dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menyatakan, zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah satu bulan yang manusia lalai, bulan Sya'ban ini. Di antara terletaknya bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah satu bulan diangkat amalan-amalan pada bulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka jika diangkat amalan aku ketika mana aku sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Bukanlah diangkat amalan ini secara spesifik bulan Sya'ban saja. Bahkan datang dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan diangkat amalan ini pada waktu-waktu yang berbeza, bukan sekali je. Tidak dinafikan, bukanlah hadis ini menafikan hadis yang lain, tidak. Kerana sesungguhnya bagi setiap perkara yang diangkat, amalan yang diangkat itu pasti ada hikmah yang berkaitan dengannya. Kita lihat ada yang diangkat amalan kita ni pagi dan juga petang, pagi dan malam. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia kata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan kami bi khamsi kalimat. Nabi ada menyebutkan tentang 5 perkara. 5 kalimat. Dia kata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah Taala tidak tidur dan tak sepatutnya Allah Taala tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah Taala boleh menghilangkan keadilan dan juga mengangkat keadilan. Boleh menghapuskan keadilan dan juga mengangkat keadilan. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan pada waktu malam sebelum amalan waktu siang. Wa amalun nahar, diangkat juga kepada Allah amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhu an-nur. Hijab Allah Ta'ala adalah cahaya. Kita tak boleh lihat Allah Ta'ala kerana cahaya yang kuat, nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhih. Kalaulah disingkapkan cahaya tersebut, pasti cahaya tersebut akan membakar. Sebab memang tak boleh lihat Allah Ta'ala di kehidupan, mata kita tak mampu lihat di kehidupan dunia ini. Kemudian kita lihat Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menyatakan makna hadis ini, diangkat amalan yang datang dalam matan hadis ini menyebutkan diangkat kepada Allah amalan siang pada awal malam. Awal malam nak maghrib lah, maghrib awal malam. Diangkat amalan daripada pagi subuh sampai ke maghrib ini kepada Allah. Wa amalul laili, diangkat pula kepada Allah amalan malam pada awal siang, itu waktu subuh, awal siang. Apa yang kita buat malam tadi diangkat kepada Allah. Fa innal hafazah, ini menunjukkan kepada kita al-hafazah, malaikat raqib dan atid yang sentiasa memerhati, memantau perbuatan perkataan kita. Mereka akan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam selepas selesainya pada awal siang. Selepas selesainya siang, dan mereka akan angkat amalan siang. Selepas habisnya siang dan masuknya waktu malam. Semua ini diangkat-angkat kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan lihat setiap perbuatan kita pada setiap hari. Wa asyara bidzalika ila hadis al-warid fi sahihain. Dan perkara ini diisyaratkan juga
kepada hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabun fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Silih berganti malaikat malam dan juga malaikat siang, tukar-tukar, malaikat malam, malaikat siang, ada shift dia lah. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, mereka berkumpul pada sembahyang asar dan juga sembahyang subuh. Kemudian malaikat yang shift dia malam, dia akan malaikat dia akan naik. Yang siang inilah dia akan naik. Bila dia naik, amalan contohnya waktu siang, malaikat tu shift siang, awal malam dia naik, dibentang depan Allah Ta'ala, fayas'aluhum rabbuhum, Allah Ta'ala tanya kepada mereka, pada malaikat ini, sedangkan Allah Ta'ala tahu sebenarnya, tapi saja Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku? Maka malaikat kata, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang semayang. Wa atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka, mereka semayang juga. Kami nak naik atas, bila kami nak naik atas, nak tukar shift, mereka sedang semayang subuh. Bila mana nak turun pula, mereka sedang semayang asar. Wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin, maka kami tinggalkan mereka, mereka sedang semayang. Dalam riwayat yang lain, faghfir lahum yaumaddin, wahai Allah, ampunlah dosa mereka pada hari kiamat nanti. Ada juga satu bentuk amalan yang diangkat segera setiap hari, dipanggil ar-raf'ul fawri. Daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla adh-dhuhr. Nabi SAW sembahyang selepas gelincir matahari, iaitu panggil waktu zawal. Nabi sembahyang selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur. Nabi sembahyang solat sunat qabliyah zuhur. Kemudian Nabi kata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama', dan waktu tersebut, gelincir matahari, waktu tersebut adalah waktu yang mana dibuka pintu-pintu langit pada waktu tersebut. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun, aku suka diangkat amalan soleh aku pada waktu tersebut. Dalam hadis ini menerangkan kelebihan sunat qabliyah zuhur, akan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Awsat, lafaznya berbunyi, lamma nazala Rasulullah alayya hina hajar al-Madinah, apabila Nabi SAW singgah ketika transitlah ketika mana Nabi nak berhijrah ke Madinah, maka pada ketika itu aku melihat Nabi SAW yudimu arba'an, Nabi berterusan sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur. Wa qala innahu idza zalati syams, kemudian Nabi kata, apabila gelincirnya matahari, masuknya azan zuhur, waktu zuhur, futihat abwabus sama', dibuka pintu langit, fala yughlaqu minha babun, tidak ditutup satu pintu pun daripada pintu-pintu langit, hatta tusalli az-zuhur, sehinggalah kamu sembahyang zuhur. Kamu sembahyang sunat qabliyah zuhur, dibuka pintu langit. Ada ulama kata sunat zawal. Fa ana uhibbu an yurfa'a li fi tilka sa'ah khairun, aku suka diangkat pada ketika itu, diangkat amalan kebaikan aku, amalan soleh aku diangkat pada ketika itu. Mana ada diangkat secara harian,
diangkat secara mingguan, diangkat secara bulanan, secara tahunan. Okey. Ada juga diangkat amalan secara mingguan. Riwayat Imam Muslim, tu'radul a'mal, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diangkat amalan pada fi kulli yaumi khamisin wa isnain, pada setiap hari Khamis dan juga hari Isnin. Fayaghfirullah azza wa jalla fi dhalika al-yawm li kulli imri'in la yushriku billahi shay'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Diangkat amalan manusia ni pada setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Allah Ta'ala akan ampunkan pada ketika itu, Isnin dan juga Khamis, bagi setiap orang yang tak syirikkan Allah, illa mra'an, melainkan seseorang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dia, di antara dia dan juga di antara saudaranya ada syahna, kebencian, permusuhan, dendam. Fayuqalu urku hadaini hatta yastaliha, maka dikatakan damaikanlah kedua-dua orang yang sedang berbalah ini sehingga mereka dua menjadi baik berdamai. Urku hadaini hatta yastaliha, maka dikatakan damaikan mereka berdua yang sedang berdendam bergaduh supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis, diangkat amalan aku pada hari Isnin, diangkat amalan pada hari Isnin juga hari Khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im, aku suka dibentangkan amalan aku di hadapan Allah ketika aku sedang berpuasa. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata tau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasum hatta la takadu tuftir, kamu kalau puasa wahai Rasulullah, macam kamu tak pernah buka, tak puasa terus sepanjang hari. Wa tuftiru hatta la takudu tasum, kalau kamu tak puasa pula macam tak pernah puasa. Illa yaumain, melainkan 2 hari, indakhala fi siyamik, sekiranya kedua-dua hari tersebut masuk dalam puasa kamu. Wa illa sumtahuma, jika tidak maka kamu akan berpuasa 2 hari tersebut, iaitu puasa Isnin dan juga Khamis. Qala ayyu yaumain, maka siapa perawi hadis Usamah bin Zaid, dia tanya, apakah 2 hari tersebut wahai Rasulullah? Qultu yaumal isnain wal khamis, iaitu Nabi kata iaitu hari Isnin dan juga hari Khamis. Usamah bin Zaid menyatakan hari Isnin dan juga hari Khamis. Qala, ni Nabi kata ni Isnin Khamis, dan juga Nabi berkata zalika yaumani tu'radu fihima al-a'mal ala rabbil alamin, 2 hari tersebut akan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im, aku suka diangkat amalanku ketika aku sedang berpuasa. Di antara hadis-hadis yang kita sebutkan ini, seseorang yang bergelar Muslim, maka dia mengetahui kelebihan 2 hari ini, iaitu hari Isnin dan juga hari Khamis. Maka sepatutnya orang Islam menjauhi sifat al-hiqd, dengki, busuk hati, iri hati, kebencian sesama Muslim, li'alla yahjuba rafu amalihi as-salihah, supaya tidak terhalang diangkat amalan solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaksur fihima min salihil a'mal wa tibil kalam, perbanyakkan pada hari Isnin dan juga hari Khamis amalan yang baik, percakapan yang baik. Fa innal ayyam, kerana hari-hari tersebut baginya sudah pasti ada hukum tersendiri dan juga ada keistimewaan yang tersendiri. Kemudian kita lihat taqdirul a'mal, ditentukan amalan, takdir, qada dan qadar. Ditentukan a'mar, umur, pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ditentukan umur manusia. Maksudnya izharu hadza taqdir wa ibrazih, iaitu dizahirkan, maksudnya dizahirkan takdir seseorang itu, dijelaskan
wa illa fa inna af'alal haqq subhanahu wa ta'ala la tuqayyadu bi zamanin wala makan. Kerana perbuatan-perbuatan Allah ni tidak berkait dengan masa dan juga dengan tempat. Itu kita perlu tahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni tidak ada seperti Allah Ta'ala sesuatu. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Datang dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW selalu berpuasa pada bulan Syaban keseluruhannya. Aisyah kata, Nabi SAW berpuasa bulan Syaban keseluruhannya. Maka Aisyah kata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasumuhu Sya'ban, bulan yang paling disukai di sisi kamu adalah bulan Sya'ban, kamu berpuasa bulan Sya'ban. Maka Nabi kata, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilkas sanah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan padanya ke atas setiap jiwa maitatin, kematian tahun tersebut. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali, aku suka untuk ajal aku datang kepada aku pada ketika aku sedang berpuasa. Jadi hari bulan Syaban ini, ketentuan umur kita semua dah tentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma setiap tahun ni dizahirkan je siapa yang mati tahun ni, kemudian tahun depan bulan Syaban siapa yang mati tahun hadapan, begitu je dizahirkan. Bukanlah tak tahu lagi, Allah Ta'ala dah tahu semua telah ditentukan tarikh bila tempoh akhir kita di kehidupan dunia ni, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dizahirkan pada bulan Syaban. Kerana itu Nabi SAW perbanyakkan puasa bulan Syaban. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkatakan, Rasulullah SAW yasumu wa la yuftir, Nabi selalu berpuasa bulan Syaban wala yuftir, bukan bulan Syaban. Nabi SAW selalu berpuasa wala yuftir, Nabi tak pernah tak berpuasa, sehingga kami katakan ma fi nafsi Rasulullah an yuftirul am, sehingga kami kata Nabi tak pernah tak puasa setahun. Nak berkata Nabi puasa sungguh-sungguh, seperti setiap hari berpuasa. Kemudian yuftir fala yasumu hatta naqul ma fi nafsihi an yasumal am, kalau Nabi tak puasa seolah-olah Nabi macam tak pernah puasa. Wa kana ahabbus saum, bulan yang paling dikasihi di sisi Nabi adalah bulan Syaban, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Kita lihat sedikit kelebihan bulan Syaban. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyus saum afdal ba'da Ramadan, apakah puasa yang paling afdal, paling terbaik selepas bulan Ramadan? Maka Nabi SAW bersabda, Sya'ban li ta'zimi Ramadan, bulan Sya'ban dah terbaik untuk puasa selepas bulan Ramadan, kerana bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban adalah untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ditanyakan kepada Nabi, fa ayyus sadaqah afdal, apakah sedekah yang paling afdal? Maka Nabi kata, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ini hadisnya gharib. Sedekah terbaik bulan Ramadan. Tapi sedekah fatwa Ratib An-Nabulsi, dia menyatakan apa? Sudah pasti sedekah dalam bulan Ramadan terbaik. Tapi dalam bulan Syaban, ketika umat Islam diuji dengan gegaran gempa bumi yang begitu dahsyat, maka sudah pasti keluarkan zakat pada ketika itu untuk membantu mereka sangat digalakkan dan sangat dituntut, berbanding nak menantikan bulan Ramadan. Kerana bulan Syaban ini adalah sebelum bulan Ramadan. Bulan Syaban contohnya, kita tak sampai lagi tempoh untuk bayar zakat, tapi diawalkan bayar zakat, itu dibenarkan. Tapi tak boleh semayang tak boleh, semayang awal, tak masuk waktu semayang dah. Zakat boleh, tak sampai waktu lagi, sepatut setahun sekali bayar zakat, tak sampai setahun dah bayar dah, boleh. Boleh bayar, dia boleh bayar awal, terutamanya ketika mana dalam keadaan
saudara-saudara kita yang menderita, yang sedang tenat, sakit kan, dalam menempuhi ujian musim sejuk dan sebagainya, maka mereka perlukan pertolongan, makanan dan sebagainya. Maka pada ketika itu sangat digalakkan, lebih dituntut berbanding bulan Ramadan. Sebab ketika ni umat Islam perlu kan, yang diuji gempa bumi di Syria, di Turki, perlu dibantu mereka. Okey. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi sallallahu alaihi, ni kita dah baca hadis ni. Tapi di akhir hadis tu menyebutkan daripada Aisyah, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatt. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan puasa sebulan penuh illa syahrul Ramadan, melainkan bulan Ramadan. Wa ma raaituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tak pernah lihat dalam satu bulan Nabi berpuasa paling banyak berbanding bulan Sya'ban. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan selain daripada mereka. Aisyah kata lagi, ma ra'aitun nabi fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tak pernah lihat Nabi SAW berpuasa dalam satu bulan lebih banyak puasa Nabi berbanding bulan Sya'ban. Nabi SAW kana yasumhu illa qalilan, selalu puasa bulan Sya'ban melainkan sedikit. Sedikit ni makna sedikit sangat. Dalam bulan Sya'ban Nabi tak puasa, beberapa hari saja. Bal yasumuhu kulluh, bahkan Nabi berpuasa keseluruhannya bulan Sya'ban. Dalam riwayat Abu Dawud rahimallahu taala, Aisyah katakan, ahabbu syuhur ila Rasulillah an yasumuhu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling Nabi kasihi adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kemudian terus Nabi sambung puasa dengan bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Aisyah kata, lam yakun Rasulullah, Nabi SAW, tidak adalah Nabi SAW li syahrin aktsara siyaman minhu li Sya'ban. Tak ada satu bulan Nabi puasa penuh melainkan bulan Sya'ban. Nabi puasa bukan penuh, puasa lebih, puasa banyak hari melainkan bulan Sya'ban. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan, lam yakunin nabi yasumu syahran aksar min Sya'ban. Nabi tak puasa satu bulan lebih banyak berbanding bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu, kerana itu Nabi berpuasa keseluruhan bulan Sya'ban. Kemudian di akhir tu Nabi kata apa? Khudhu minal amal, buatlah amalan ma tutiqun. Khudhu minal amal ma tutiqun, buatlah amalan sekadar kemampuan kamu. Fa innallaha azza wa jalla la yamallu hatta tamallu. Allah Taala tak jemu dengan amalan kamu, nak beri pahala kepada kamu. Allah Taala tak jemu sehingga kamu yang jemu beramal. Wa kana habbus salah ila nabi, solat yang dikasihi di sisi Nabi, maduwi ma alaihi wa in qalla, apa yang berterusan solat tersebut walaupun sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, apabila seseorang itu melaksanakan solat maka dia berterusan di atas solat tersebut. Ini yang terbaik. Sikit tak apa, berterusan, konsisten, istiqamah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, lam yakunin nabi yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu, rawahu al-Bukhari. Aisyah kata Nabi berpuasa kebanyakan bulan Sya'ban. Riwayat Imam Muslim. Ini semua hadis yang kita baca tadi. Okey. Syekh Mula Ali Qari rahimahullahu taala menyatakan, perkataan Aisyah, Nabi SAW berpuasa kullu, keseluruhannya. Maksudnya Nabi SAW tidak berpuasa bulan Sya'ban keseluruhannya. Ghayah minal qillah, nak bagi tahu sikit sangat yang Nabi tinggalkan bulan Sya'ban, Nabi tak puasa. Sikit sangat. Kebanyakan hari bulan Sya'ban semua Nabi berpuasa. Iaitu yuzannu, disangka
Nabi berpuasa penuh. Sebab apa? Sikit sangat, berapa hari sangat Nabi tinggal, mungkin sehari 2 hari saja. Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh, semenjak Nabi sampai berhijrah ke Madinah, melainkan bulan Ramadan. Ada ulama kata Nabi sampai berhijrah Nabi ke Madinah, Nabi tak puasa dah penuh bulan Syaban. Mungkin dimahmulkan, diletakkan perkataan kulluh, keseluruhannya bulan Syaban ni Nabi berpuasa. Maksudnya apa? Maksud secara hakikat, makna keseluruhannya, maknanya 30 hari tu Nabi berpuasa. Tetapi Nabi berpuasa 30 hari itu adalah sebelum datang berhijrah Nabi ke Madinah. Itu maksudnya. Sebahagian ulama kata begitulah. Hikmatul idrab. Okey, kita lihat illa qalila, melainkan sedikit. Rubama yatawahham minhu anna dhalikal qalil yakunu sulusus syahr. Kadang-kadang memberi waham, sangkaan yang lemah, iaitu sikit itu adalah 1/3. 1/3. Ialah Aisyah kata Nabi puasa paling banyak, Nabi puasa sunat bulan Syaban. Okey. Bahkan Nabi berpuasa penuh. Sebab apa sebut macam tu? Nabi selalu puasa penuh bulan Syaban. Tadi kata kebanyakan hari. Sebab bila sebut tentang Nabi puasa kebanyakan hari bulan Syaban, kemudian Aisyah kata Nabi puasa penuh. Kemudian di akhir hadis itu Nabi selalu puasa bulan Syaban melainkan sedikit. Nak bagi tahu bila sebut tentang sedikit, nak menghilangkan waham, rasa keraguan tentang sikit tu macam mana. Sebab bila sebut sikit, mungkin 1/3, mungkin 10 hari je Nabi puasa, 1/3 daripada sebulan. 10 hari Nabi puasa, sikit sangat. Jadi sebab tu Aisyah kata Nabi puasa penuh. Nak bagi tahu puasa Nabi ini sedikit sangat yang Nabi tinggalkan. Kebanyakannya adalah Nabi berpuasa dalam bulan Syaban. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, kan ahabbu syuhur ilaihi an yasuma Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan-bulan yang paling Nabi suka untuk Nabi berpuasa bulan Syaban, kemudian sambung terus dengan bulan Ramadan. Zahir, literal daripada hadis ini menunjukkan puasa bulan Syaban yang terbaik, yang afdal berbanding bulan Rajab dan juga selain daripada bulan Rajab, daripada bulan-bulan haram. Tetapi timbul sedikit kemusykilan, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, afdalus siyam ba'da Ramadan saumu syahrillah al-Muharram. Seafdal puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Maka ulama jawab, kemungkinan Nabi tak tahu lagi kelebihan puasa bulan Muharram, melainkan di akhir tahun kewafatan Nabi, di akhir tahun kewafatan Nabi barulah Nabi tahu kelebihan tentang puasa bulan Muharram. Sebelum Nabi sempat untuk puasa pada tahun depannya pada bulan Muharram. Ataupun ulama jawab kemungkinan ada beberapa keuzuran lah dalam bulan Muharram Nabi tak boleh nak puasa sebab Nabi bermusafir, ada keuzuran yang lain seperti Nabi sakit dan sebagainya, untuk memperbanyakkan puasa di dalam bulan Muharram. Itu yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyam min kulli syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa 3 hari setiap bulan. Farubama akhara dhalika hatta yajtami'a alaihi saumus sanah fayasumu Sya'ban. Kadang-kadang Nabi lewatkan sehingga bertemu 3 hari tersebut puasa setahun, iaitu puasa Syaban. Kadang-kadang Nabi gabungkan antara puasa Syaban dan Ramadan.
Ulama kata dispesifikkan Syaban ini dengan puasa kerana membesarkan bulan Ramadan, sebab dia berjiranan, seolah-olah seperti sunat rawatib lah, sunat sebelum dan juga sunat selepas. Macam semayang ada solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Dan puasa bulan Syaban juga sebagai at-tamarrun, satu latihan, latih tubi untuk berjumpa bulan Ramadan. Larangan daripada puasa pada nisfu Syaban, 16 Syaban sehingga ke akhir Syaban. Ulama kata orang yang tak pernah puasa sebelum tu, tak pernah puasa pun tiba-tiba nak puasa, tu tak dibenarkan lah. Melainkan puasa qada, puasa nazar tu dibenarkan. Takut-takut dia tak pernah puasa, tiba-tiba masuk 16 Syaban, 17 Syaban nak start puasa, takut bulan Ramadan lembek. Itu yang dikhawatiri seperti itu. Kemudian kita lihat ada disebutkan tentang bulan Syaban ini, hikmah dia, keagungan dia. Rajabun syahrullah, Rajab ini bulan Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulan aku, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan juga selainnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Kita lihat yang last, terakhir. Cuma dalam kitab Kashful Khafa menyatakan Sya'ban syahri, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan Allah, Sya'ban bulan mutahhir, Ramadan bulan mukaffir. Riwayat Imam Ad-Dailami juga, tapi hadis tersebut adalah hadis dhaif, lemah. Keistimewaan bulan Sya'ban yang terakhirlah adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana diturunkan padanya ayat supaya selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban, iaitu firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga malaikat selawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Ayat ini ada turun pada bulan Syaban. Ibnu Abi Saif Al-Yamani menyebutkan bahawa dikatakan sesungguhnya bulan Syaban adalah bulan selawat kepada Nabi SAW kerana ayat yang kita bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat ini adalah pada bulan Syaban. Dinukilkan Imam Syihabuddin Al-Qistilani dalam kitabnya Al-Mawahib, satu pendapat dinisbahkan kepada sebahagian ulama, iaitu bulan Syaban adalah bulan selawat kepada Nabi SAW kerana ayat selawat iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi turun pada bulan Syaban. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala daripada Abi Zar Al-Harawi, annal amra bis salah 'alan nabi, perintah untuk selawat kepada Nabi dengan sebab firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini, wahai orang beriman, selawat dan salamlah kepada Nabi SAW, adalah pada berlaku turun ayat ini pada tahun yang kedua daripada hijrah. Haqiqatus salah 'alan nabi, hakikat selawat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman keseluruhannya, selepas mana diseru kepada mereka, ditujukan kepada mereka untuk selawat dan salam kepada Nabi, kerana asasnya Nabi, Allah Ta'ala dan juga malaikat
juga berselawat kepada Nabi, maka kita lebih lagi dituntut untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah Ta'ala selawat kepada Nabi bukan Allah Ta'ala berhajat kepada Nabi, tidak, bahkan kerana nak memuliakan Nabi. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala menyatakan, laisat as-salah ala Rasulillah syafa'atan minna lahu fa inna mislana la yashfa'u li mislihi walakin Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi mukafa'ati man an'ama alaina wa ahsana ilaina fa in ajazna an mukafa'atihi da'awna lahu an yukafi'ahu anna. Iaitu bukanlah selawat kepada Nabi SAW ini syafaat daripada kita untuk Nabi. Bukan syafaat kita nak bagi syafaat apa untuk Nabi, Nabi beri syafaat untuk kita. Fa inna mislana la yashfa' li mislih, kerana syafaat kita tidak memberi manfaat apa kepada Nabi, kerana kita yang perlu syafaat Nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita selawat kepada Nabi bukan nak bagi syafaat. Kita selawat kepada Nabi kerana perintah Allah. Bi mukafa'ati man an'ama alaina, setimpal dengan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita dan juga buat baik kepada kita. Kerana agama tersebar sehingga ke sekarang adalah dengan sebab pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat dia. Sebab itu Allah Ta'ala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala suka untuk kita berselawat. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada apa-apa? Tak ada apa-apa, kita cukup tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.